Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu kembali dalam siri ceramah kuliah duha, ya. Kuliah duha, iaitu topik hari ini adalah topik yang ke-10, topik yang ke-10 iaitu bab mengenai asas-asas pelaburan patuh syariah, iaitu asas-asas pelaburan patuh syariah. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita telah selesai fasa satu daripada kurikulum ini, ya. Kita telah selesai fasa satu daripada kurikulum ini, iaitu fasa satu ialah semua asas-asas dalam muamalat. Yang ini sebenarnya asas-asas ini direngkaskan dan kita bahagikan kepada 9 slide ataupun 9 kuliah. Hari ini insya-Allah kita akan masuk ke dalam fasa kedua. Kita akan mula fasa yang kedua, iaitu fasa di mana ia akan menjadi lebih teknikal. Kepada sesiapa yang tidak melalui fasa satu, kemungkinan ia menjadi masalah sedikit sebab mereka kurang ada asasnya, ya. Jadi pada sesiapa yang baru masuk dan tak pernah join ataupun baru saja join kuliah fiqh muamalat ini, maka tuan-tuan dan puan-puan dinasihatkan supaya pergi balik kepada kuliah-kuliah kita yang awal untuk pelajari asas-asas muamalat. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan bincang berkenaan dengan asas-asas pelaburan patuh syariah. Dan suka saya beritahu bahawa peserta-peserta kelas muamalat riba ini, Southville telah pun mengambil ujian yang pertama pagi tadi sebelum kuliah ini dimulakan. Ya, kita ucapkan syabas kepada mereka. Tengok jawapan-jawapan mereka pun adalah boleh dibanggakan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan atau kita teruskan kuliah kita. Apakah yang kita akan bincang hari ini, tuan-tuan dan puan-puan? Kita akan bincangkan tiga subjek. Yang pertama ialah asas-asas perancangan dalam Islam. Ya, asas-asas perancangan dalam Islam. Ya. Kemudian kita pergi kepada konsep pengurusan keuangan dalam Islam. Ya, konsep pengurusan keuangan dalam Islam. Dan selepas itu barulah, ya, kita pergi kepada pelaburan dalam Islam. Pelaburan dalam Islam. Jadi sebelum kita pergi kepada pelaburan ataupun topik ataupun bab mengenai pelaburan dalam Islam, kita perlu melalui dua lagi bab, ya. Bab sokongan, iaitu asas-asas perancangan dalam Islam dan konsep pengurusan keuangan dalam Islam. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Pelaburan dalam Islam merangkumi orang kata apa, kebolehan kita merancang, ya, kebolehan kita merancang hidup kita. Dan juga pelaburan dalam Islam juga, ya, memerlukan konsep, kita faham konsep pengurusan keuangan dalam Islam. Jadi insya-Allah hari ini, walaupun kita akan berkuliah selama just 1 jam, ya, kita akan kita akan bincangkan, ya, dua konsep ini sebelum kita pergi kepada pelaburan dalam Islam. Tuan-tuan dan puan-puan,
Soalan yang pertama, kenapa kita ingin melabur? Ya, kenapa kita ingin melabur? Ataupun kenapa kita perlu melabur? Ya, yang ni adalah orang kata apa, sorotan ataupun orang kata uh, kumpulan ataupun apa yang saya dapati daripada sifu-sifu kewangan, terutama sekali sifu-sifu kewangan Islam. Mereka memberitahu saya berkenaan dengan 10 perkara kenapa kita perlu melabur. Nombor satu ialah untuk perbelanjaan sara hidup hari tua. Ya, semua orang kalau dia tak mati, ya tak mati lagi, dia akan menghadapi hari tua. Betul tak tuan-tuan? Ya, apa maksud hari tua? Hari tua di mana kita tidak ada stream of income lagi. Ya, kita tak ada stream of income dan kemungkinan besar kita dah tak larat nak kerja dan sebagainya, dan maka kita melabur, ya, kita melabur supaya apabila kita hari tua kita ada stream of income daripada pelaburan kita ataupun simpanan kita, ya. Yang keduanya, ya, perbelanjaan majlis kenduri kahwin anak-anak, ya. Ramai antara kita ya terpaksa ataupun perlu menganjurkan majlis kahwin anak-anak, dan sejak kebelakangan ini untuk buat ataupun untuk anjurkan majlis perkahwinan anak-anak, majlis kenduri bukannya murah. Ya, bukannya murah. Dulu zaman saya kahwin, ya, orang buka tarpan depan rumah, ya, tarpan ni. Depan rumah, letak tengah-tengah jalan, panggil orang makan, kan senang. Lah ni orang tak mahu dah. Ya, orang tak mahu dah, orang nak buat dekat dewan, paling kurang dekat dewan. Ada orang nak buat dekat, orang kata apa, dekat hotel dan sebagainya. Ya, dan juga ada syarikat-syarikat yang menganjurkan tempat-tempat seperti dewan perbandaran dan sebagainya. Dan perbelanjaan bukannya lagi murah, tuan-tuan dan perempuan. Pada zaman anak saya kahwin 7 tahun yang lalu, tuan-tuan dan perempuan, buat dekat Padang. Buat dekat Padang, apa tu, Padang mana? di BKL lah, dekat Ceras. Ya. Dan saya ambil caterer, harga satu kepala 16 riyal. 16 riyal pula, sorry. 16 ringgit. 16 ringgit. Panggil 1,000 orang berapa ringgit, tuan-tuan? 16 ribu. Ya. Mau mau 16 ribu, tuan-tuan, nak cari kat mana cash? Tak ada siapa nak bagi hutang kat kita. Ya. Jadi, apabila kita melabur, kita dapat orang kata apa, memberikan satu orang kata kemungkinan bagi kita supaya tidak berhutang apabila kita membelanjakan duit pada majlis kahwin anak-anak. Lebih-lebih lagi sekarang ada competition. Ya, orang buat dekat hotel, kita nak buat kat hotel. Orang hantar belanja, kita 5,000, kita nak buat 8,000. Orang hantar 10 hidang, kita nak 15 hidang dan sebagainya. Ya, baik. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu melabur? Kita perlu melabur sebab ini adalah untuk perbelanjaan pendidikan anak-anak. Tuan-tuan dan perempuan, walaupun kita bumi putera atau bukan bumi putera, pendidikan sudah lama kelamaan tidak menjadi percuma lagi. Ya, tidak menjadi percuma lagi. Kita kena hadapi benda tu. Ya, terutama sekali orang kata apa, lebih banyak pelajar yang masuk universiti setiap tahun, dan juga orang-orang yang skor tinggi-tinggi selalu ramai. Jadi kebanyakannya tidak mendapat sponsorship atau beasiswa. Jadi mereka terpaksa berhutang dengan PT-PTN. Bukan tak boleh hutang dengan PT-PTN. Tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan dan perempuan, adalah lebih baik supaya bila anak mula bekerja, dia tidak ada hutang. Yang ni bila anak bekerja, dia sudah ada hutang 30, 60 ribu. Ada yang sampai 100 ribu. Baru start kerja nak beli rumah lagi. Ya, nak beli kereta lagi. Jadi apa yang kita buat? Kita kena melabur. Kita kena simpan duit. Paling kurang RM100 seorang anak setiap bulan. Atau paling busuk pun RM50 setiap bulan. Ya, supaya bila anak dah berumur 18 tahun, bila dia nak masuk universiti, kita ada 20,000, 30,000 seorang. Ya, baik. Dan pula, kenapa kita kena simpan untuk perbelanjaan anak-anak? Kalau ia pun dia dapat masuk universiti kerajaan ataupun universiti apa orang kata, siapa orang panggil, universiti bukan kerajaan. Universiti kerajaan ada? Universiti kerajaan. Universiti awam, ya. Universiti awam, kadang-kadang dia tidak dapat memilih kursus-kursus yang dia suka. Ya. Dia letak nombor 1 sampai nombor 6, dia dapat nombor 5 punya. Dia nak pilih kewangan Islam, dia dapat accounting. Dia nak pilih kewangan Islam, dia dapat computer science. Jadi, kalau kita ada duit, kita boleh enroll dia, daftarkan dia ke, orang kata apa, college-college swasta, dan dia dapat pilih kursus yang dia suka. Baik. Yang keempat, perbelanjaan riadah dan melancong bersama keluarga. Sekarang tak boleh lah melancong, tuan-tuan. COVID-19.
Ya, baik. Kalau selepas COVID-19 ni insya-Allah nak melancong, jangan sekali-kali berhutang, tuan-tuan. Jangan sekali-kali berhutang. Kalau tuan-tuan tak mampu bayar cash untuk riyadhah atau melancong atau nak travel mana-mana, jangan travel. Saya bila tak ada duit dulu, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang pun lagi tak ada duit, ya. Bila tak ada duit dulu muda-muda, tuan-tuan, asyik pergi Port Dickson je. Sampai anak-anak pun dah boleh apa? Dah boleh hafal lah jalan-jalan di sana, dah boleh hafal dah pokok-pokok di sana. Pergi je. Ya, tiap-tiap tahun pergi apa? Pergi Port Dickson, pergi Melaka je. Lepas tu simpan duit, ada duit cash sikit. Pergi mana? Pergi Johor pula. Pergi Johor pula. Ada duit, ada simpan cash sikit, pergi Singapura pula. Ada simpan duit, ada cash sikit, pergi mana? Pergi Bangkok pula. Ada duit, ada cash sikit, pergi umrah dan sebagainya. Jangan sekali-kali tuan-tuan, ini saya rasa saya nak nasihat, walaupun saya ni bukan pakar dalam orang panggil apa, financial planning, tapi saya buat planning dari saya sendiri supaya kita bila kita travel, tuan-tuan dan puan-puan, kita travel, kita bayar cash selalu. Cash, ya. Kalau tak ada cash, jangan travel. Travel dekat-dekat, ya. Baik. Nombor 5, perbelanjaan perubatan hari tua. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, kos perubatan sekarang amat-amat tinggi. Amat-amat tinggi. Ya, saya recommend kepada orang yang muda-muda ambil takaful medical. Takaful muda-muda ambil lagi takaful medical. Medical sebab saya pun ya, walaupun tidak semuda tuan-tuan dan puan-puan, saya sudah ada takaful medical tuan-tuan dan puan-puan. Bila tua, insya-Allah mudah sikit. Ya, yang mahalnya bukan beli ubat, yang mahalnya bila kita kena apa? Bila kita kena hospitalization. Ya, anak saya hari tu, ya dia masuk just gigi dia ada masalah sebab gigi apa tak tahu, gigi koko, gigi apa. Ya, gigi yang kat dalam tu dah naik nanas sikit, so kena pergi operate. Ya, gigi tu nak buang ya. 6,000 tuan-tuan 3 hari. 3 hari je 6,000. Sebab dia abuse kan. 6,000 tuan-tuan. Kalau dia tak ada takaful kan susah, tuan-tuan. Simpan tuan-tuan, ya. Langgan takaful. Langgan takaful buang estro. Langgan takaful buang estro. Ya, kita pergi tabung 100 ringgit sebulan anak-anak buang estro. Ya, buang semua benda-benda, buang Netflix, buang semua. Faham tak? Ya, jangan benda-benda macam ni tidak berguna pun faedah untuk kita bila kita tua. Dan pelaburan kita adalah untuk kita sebagai gantian kita. Gantian bila kita pencen, kita bekerja sendiri. Sekarang ni kerajaan pun dah tak bayar pencen. Semua masuk kontrak. Ya, semua masuk kontrak. Ya, ramai yang kerja swasta, ramai yang berniaga sendiri dan sebagainya, bekerja sendiri. Maka simpanlah. Bila dah tua tak lama, dah tak larat kerja, bolehlah ambil daripada hasil pelaburan kita. Dan untuk melunaskan hutang. Ya, melunaskan hutang, bila kita melabur, kita dapat untung sikit, kita bayarlah hutang awal-awal, tak payahlah tunggu kita tua baru nak bayar, betul tak? Ya, bila kita dah ada duit sikit, kita bolehlah buat full settlement rumah, full settlement kereta dan sebagainya, dan mengurangkan kos hutang itu. Ataupun kita nak beli motor cash, tuan-tuan kalau beli cash ni tuan-tuan, rasanya lain tuan-tuan, daripada beli hutang. Ya, beli cash tak perlu nak ingat ujung bulan nak bayar berapa dah. Ya, tak perlu nak risau surat-surat cinta daripada bank. Dan kenapa kita perlu melabur? Ya, untuk mengekalkan nilai wang dan kuasa membeli. Sebab apa? Tiap-tiap tahun harga barang akan naik. Ya, akan naik. Baru-baru ni orang bising sebagai bawang naik. Betul tak? Ya, bawang naik. Sekarang barang semua akan naik, tuan-tuan. Simpan. Simpan. Sebab apa? Kalau kita tidak dapat mengambil buat untung 3 atau 4% setahun, tuan-tuan dan puan-puan, maka kuasa membeli daripada wang kita akan berkurangan. Dan yang last sekali, saya tak last sekali nak jadi kaya. Kenapa saya tak last sekali nak jadi kaya? Memanglah antara objektif atau niat kita melabur ini adalah untuk menjadi kaya. Tapi kalau kita letak nombor 1, melintang lalu membujur lalu melintang patah. Maksudnya kalau kita letak objektif nak jadi kaya sebagai objektif yang nombor 1, maka kita akan meredah, ya, masuk segala-gala scam dan sebagainya. Nak jadi kaya tak apa, tapi jangan dia menjadikan satu objektif yang pertama. Jadikan objektif-objektif yang lain tadi sebagai objektif utama. Ya, kita ini semua nak pergi akhirat. Jadi kita prepare elok-elok supaya hidup kita di dunia ini diberkati dan kita punya hidup di akhirat diredai, ya, insya-Allah. Baik. Kita pergi kepada asas-asas perancangan dalam Islam. Matlamat dalam kehidupan seorang Muslim berdasarkan syariah adalah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala
dan keesaannya. Yang itu matlamat kita. Ya, matlamat kita sebagai seorang Islam, ya, berdasarkan syariah undang-undang Islam, ya, untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam keesaannya. Maksudnya hidup kita di dunia ni kita nak patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada objektif lain dah. Ya, kalau Allah suruh kita buat, kalau Allah larang kita tak buat. Itu maksudnya kita menyembah Allah. Oleh itu, dalam semua aspek kehidupan manusia, unsur patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah tonggak utama dan ketidakpatuhan dari jalan yang benar adalah perbuatan yang salah. Jadi, kita ni selalu berpandukan. Apa Allah suruh kita buat. Apa Allah tegur, kita jangan buat. Kalau kita nak selamat, itu kita punya asas dalam kehidupan kita ni. Di samping itu, umat Islam harus memasuki Islam dengan sepenuh hati dan tunduk kepada ajaran Islam secara total. Matlamat hidup umat Islam adalah untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat, atau dikenali sebagai al-falah, ya, al-falah. Kan selalu orang azan hayya 'alal falah. Betul tak? Lepas tu kat TV tunjuk apa, menara kembar Petronas. Bukan yang tu. Al-falah yang sebenarnya dalam Islam ialah untuk mencapai kejayaan di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat. Dan kita tak nak kita berjaya di dunia, rugi di akhirat. Dan kita tak nak juga kita rugi di dunia, rugi di akhirat. Itu dia. Kita tak nak tu. Kita nak kita untung dan kita nak kita berjaya di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Kenapa tuan-tuan dan perempuan? Di dunia hidup ni sekejap saja. Pejam celik, kita dah 50 tahun. Pejam celik, dah tak celik-celik dah. Ya, kita memulakan perjalanan di akhirat. Di akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Itulah kehidupan yang sebenarnya, tuan-tuan dan perempuan. Jadi apa yang kita buat di dunia, apa yang kita rancang di dunia, hendaklah tujuan kita untuk mencapai al-falah ataupun kejayaan di akhirat. Baik. Tuan-tuan dan perempuan, kita sambung. Konsep al-falah, ya, konsep al-falah berlaku dalam bentuk mencapai kehidupan yang baik, yakni hayat thayyibah, ya, hayat hidup thayyibah, baik, ya. Jadi konsep al-falah berlaku dalam bentuk mencapai kehidupan yang baik ataupun hayat thayyibah, ya, di dunia dan di syurga, yakni di jannah. Semua orang nak pergi syurga. Tak adakah kita punya amalan akan membawa kita ke syurga? Tanya tu tiap-tiap kali. Adakah saya buat ini akan membawa saya ke syurga? Adakah saya buat ini akan membawa saya ke syurga? Baik, macam tu kita kena tanya. Konsep kehidupan yang baik terdapat dalam ayat Al-Quran, ya, ayat 97 surah An-Nahl, ya, yang bermaksud firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia. Kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih daripada apa yang mereka telah kerjakan. Kalau buat yang baik, Allah beri pahala. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya nak bagi tahu, ya, satu comparison. Tuan-tuan dan perempuan hidup di Malaysia ni, kalau tak ada ringgit boleh hidup tak? Susah nak hidup, tuan-tuan. Ya, susah nak hidup. Orang kata kekayaan bukan segalanya, tapi hampir segalanya memerlukan wang. Wang bukan segalanya, tapi hampir semua memerlukan wang. Jadi apabila kita berusaha di dunia, kita mendapat wang dan sebagainya, kita kena pastikan, ya, apa yang kita buat semua ni adalah ibadah dan mendapat pahala. Sebab apa, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan pergi Jepun, tuan-tuan boleh pakai ringgit tak? Tak boleh. Kena pakai apa? Kena pakai yen. Tuan-tuan pergi China kena pakai yuan. Tuan-tuan pergi US kena pakai dolar dan sebagainya. Kalau kita pergi akhirat, kita dah tak boleh pakai ringgit dah, tuan-tuan. Ya, kita kena pakai pahala. Ya, maksudnya currency di akhirat adalah pahala. Kalau kita tak kutip enough pahala, macam mana kita nak hidup selamanya? Jadi berapa banyak kita kena kutip pahala di dunia ini untuk kita bawa sebagai currency, sebagai mata wang di akhirat. Sebanyak-banyaknya, tuan-tuan. Dan jangan kita cari dosa. Kerana dosa itu akan mengurangkan currency kita, simpanan kita untuk akhirat. Ya, baik. Islam mengatur semua aspek kehidupan. Ya, Islam mengatur semua aspek kehidupan, peribadi, sosial, rohani dan materialistik. Al-Quran memberitahu kita bahawa ada orang yang meminta apa yang baik di dunia dan juga di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang akan mendapat bahagian yang baik daripada yang telah mereka usahakan, dan Allah amat cepat hitungannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tiap-tiap hari kan dalam doa kita baca Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ada ulama besar yang mengatakan bahawa doa ini sudah mencakupi segala-galanya. Sudah mencakupi segala-galanya. Maka kadang-kadang apabila kita tak tahu benda lain, doa nak cakap, nak mintalah doa ini sahaja. Apakah yang lebih besar daripada meminta kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat? Tak ada lah tuan-tuan. Ya. Jadi jangan lupa setiap hari, setiap lepas solat dan sebagainya, kita sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Tapi hendaklah juga amalan kita selari dengan apa yang kita minta. Kalau kita nak kebaikan di dunia dan di akhirat, ya, maka kita buatlah amal-amal yang Allah suruh, amal-amal soleh yang Nabi suruh. Ya, baik. Kita sambung. Jadi oleh itu pandangan Al-Quran mengenai perancangan adalah dua cabang. Ya, dalam Al-Quran perancangan, ya, adalah dua cabang. Ya, ini planning tuan-tuan dan puan-puan. Untuk akhirat dan diikuti oleh dunia ini yang kita ada, yang kita diami. Nampak tak? Apa prioriti kita? Bukan setengah-setengah orang kata kita nak hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat. Salah tu. Juga di akhirat. Salah tu. Kita kata kita nak hidup aman di dunia, di akhirat. Kita nak berjaya di akhirat dan diikuti oleh dunia. Akhirat mesti jadi prioriti. Bukan akhirat prioriti maksudnya kita kena solat 24 jam. Akhirat kita jadi prioriti ialah apa yang kita buat adalah apa yang Allah suruh. Apa yang kita buat, ya, kita jauhi daripada apa yang Allah larang. Itulah hidup di akhirat. Kita harus merancang tindakan kita dengan tujuan tertentu. Ganjaran kita bergantung kepada pelaksanaan rancangan itu. Tuan-tuan dan puan-puan ada rancangan tak nak pergi akhirat? Ada tak? Siapa dia ada rancangan yang betul-betul nak pergi akhirat? Berapa amalan dia nak buat? Berapa sedekah dia nak buat? Berapa orang dia nak buat baik? Berapa ibu bapaknya ada, macam mana dia nak berbakti? Itu perancangan akhirat semua tu. Ya, perancangan akhirat. Berapa banyak duit kita nak simpan, ya, untuk anak-anak kita. Berapa banyak duit kita nak melabur supaya kita boleh bayar zakat dan sebagainya. Itu perancangan akhirat. Ya, bukan perancangan akhirat itu solat saja. Bukan perancangan akhirat itu puasa saja. Bukan perancangan akhirat itu pergi umrah dengan haji saja. Membuat rancangan dan melaksanakannya adalah dua sisi duit shilling yang sama. Itu dia. Jadi kalau buat perancangan dan melaksana, dia macam dia adalah satu benda, tapi dia ada dua muka. Kita merancang, kita kena buat lah. Kalau kita merancang, kita tak buat, itu perancangan, bukan perancangan namanya. Nabi SAW menggesa kita untuk sentiasa berorientasi kepada masa depan. Ya, melalui sabdanya, maksudnya, jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian, ya, ada sebuah tunas maksudnya pokok yang nak ditanam, ya, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat, maka tanamlah. Ya, Nabi kata kalau kita, ya, kita nak jadi hari kiamat dah, kita tahu dah nak jadi dah, tapi dalam tangan dia ada satu batang pokok yang perlu ditanam, maka kita tanamlah. Jangan tunggu. Jangan tunggu. Maksudnya Nabi kata jangan tunggu, buat sekarang, ya. Sebab Nabi SAW semuanya apa yang dia amalkan berorientasi masa depan. Apa dia masa depan? Saya ambil contoh tuan-tuan dan puan-puan. Ya, saya bekerja banyak sebagai pengurusan kanan di banyak syarikat, ya, banyak syarikat. Jadi tiap-tiap hujung tahun, macam bulan November macam ni, kita buat perancangan, kita buat bajet, kita buat planning untuk next year 3 tahun. 3 tahun je tuan-tuan. Kenapa? Kenapa syarikat-syarikat sekarang berbanding dengan syarikat-syarikat dulu, mereka buat perancangan dah pendek, dah jadi 3 tahun, bukan 5 tahun. Sebab apa? Dunianya berubah. Teknologi ni berubah terlalu cepat. Sekarang kalau nak buat 5 tahun, jadi tak berguna dah. Jadi buat 3 tahun. 3 tahun pun kira dah lama dah tu. Ya.
Itu syarikat, tuan-tuan dan perempuan. Syarikat yang besar-besar dan sebagainya buat perancangan, ya, buat perancangan untuk 3 atau 5 tahun sahaja. Orang Islam dia lagi pandai. Dia bukan buat perancangan untuk 3 tahun saja. Dia bukan buat perancangan untuk 5 tahun saja. Dia buat perancangan sampai dia nak duduk hidup kekal di akhirat bertahun-tahun, selama-lamanya. Sebab tu, ya, Nabi SAW kita selalu menggesa kita untuk buat apa? Untuk buat perancangan masa depan. Kita kena buat selalu masa depan. Esok kita nak buat apa, lusa kita nak buat apa, skill apa yang kita kena baru, ya, macam mana kita nak belajar, macam mana pertukaran kita punya attitude tentang pekerjaan, tentang perniagaan dan sebagainya. Itu perancangan. Kita kena selalu ada perancangan. Ya, sebaik-baik perancangan ialah ni guru saya cakap adalah yang ditulis. Kalau tak tulis tak buat. Baik. Oleh itu, panduan Al-Quran mengenai perancangan adalah 2 cabang. Ya, yang ni saya terulang pula. Okey. Baik. Kita pergi kepada konsep pengurusan kewangan dalam Islam. Ya, konsep pengurusan kewangan dalam Islam. Perancangan kewangan dalam Islam atau perancangan kewangan syariah dapat didefinisikan sebagai berikut. Ya, ini adalah proses, ya, proses perancangan kewangan Islam adalah proses untuk menentukan tujuan dan keutamaan kewangan kita dan sumber daya untuk memenuhinya secara optimum dalam parameter syariah. Maksudnya, apa dia perancangan kewangan dalam Islam? Kita nak menentukan tujuan kita. Ya, kita ada duit ni, kita nak buat apa, tuan-tuan? Bukan nak pergi beli makan, pergi balik kerja aja. Apa yang kita nak buat ni? Keutamaan kita apa dia? Keutamaan kita anak-anak, keutamaan kita, ya, untuk operasi jaga rumah, operasi makan kita dan sebagainya. Itu kita. Selain daripada itu apa dia? Ada tak kita merancang untuk mendapat ilmu. Sebab mendapat ilmu perlukan apa? Perlukan duit. Contohnya tuan-tuan nak masuk kuliah ni kena ada komputer, kena beli internet, data dan sebagainya. Itu perancangan dia. Ya. Ramai orang miss perancangan apa? Perancangan ilmu, ya, perancangan akhirat dia miss, ya. Dia miss benda tu. Ya, baik. Jadi untuk memenuhinya secara optimum dalam parameter syariah. Maksudnya dalam parameter syariah semua benda tu adalah patuh syariah yang Allah suruh dan tak ada satu pun perancangan kita yang Allah tegur. Ini juga proses memenuhi tujuan hidup melalui pengelolaan kewangan sesuai dengan syariah. Ya, kita plan untuk kita ambil takaful, ya, takaful medical, kita plan untuk nak ambil takaful pendidikan dan sebagainya, takaful endowment dan sebagainya. Semua itu perancangan, tuan-tuan dan perempuan. Ya, buang saja semua Astro dengan Netflix tu, iFlix apa semua buang, tuan-tuan. Ya, boleh tengok saja YouTube, buat hati dah, semua ada online dah sekarang, tuan-tuan dan perempuan. Ya, kita buat perancangan, ya, kita tengok prioriti kita. Perancangan kewangan Islam didasarkan pada konsep Islam dan kerangka teori. Berikut adalah 5 konsep yang utama perancangan kewangan Islam. Ya, nombor 1. Ya, kita nombor 1 sekejap, ya. Baik, apakah konsep pengurusan kewangan dalam Islam? Ya. Yang pertama, harta adalah amanah. Ya, harta kita adalah amanah. Ya, harta kita adalah amanah. Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi kurnia dan segala sumber dan kekayaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada kita bukan milik kita. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kopiah saya, komputer saya, handphone saya, meja saya, rumah saya, ya, semuanya adalah milik Allah, ya. Oleh itu, kekayaan adalah amanah untuk dikendalikan dan dirancang mengikut syariah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya Allah dialah yang memberi rezeki, razak, ya, razak kalau tuan-tuan tahu Asmaul Husna, salah satu sifat Allah, ya, salah satu nama-nama Allah ialah razak, ya, kepada sekian makhluknya, dan dialah sahaja yang mempunyai kekuasaan yang tidak terhingga, lagi yang maha kuat kukuh kekuasaannya. Maksudnya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya manusia hanyalah wakil atau pemegang amanah Allah. Apa saja yang kita buat di dunia ni, harta yang kita dapat, kekayaan yang kita dapat, kita hanyalah pemegang amanah. Ya, semuanya ni milik Allah. Oleh itu,
Kita mesti memperolehi kekayaan yang sesuai dengan ajaran Islam dan harus menggunakan kekayaan untuk tujuan yang tepat. Sebab apa? Kita ni pemegang amanah. Bila kita pemegang amanah, tuan-tuan dan perempuan, satu hari kita akan kena jawab dengan pemberi amanah. Siapa dia pemberi amanah? Iaitu pemilik semua kekayaan kita, pemilik semua kekayaan di dunia ini, iaitu Allah. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala tanya kita lebih kurang, aku beri kamu harta, kamu buat apa? Dari mana kamu dapat? Kemana kamu belanjakan? Ya, aku beri kamu hidup di dunia ni, semasa muda kamu buat apa? Ya, ilmu yang kamu ada, kamu buat apa? Sebab kita ni semua ni pemegang amanah. Okey, tak ada satu pun benda dalam dunia ni kita miliki. Ya, walaupun kita beli dengan duit kita. Baik. Apakah konsep perancangan keuangan ya dalam Islam yang kedua? Ya, iaitu perancangan keuangan sebagai ibadah. Ya, Allah tidak jadikan manusia di dunia ini, jin dan manusia di dunia ini, melainkan untuk beribadah kepadanya. Pasal mula-mula saya belajar agama di sekolah, bila ustaz sebut ayat itu, saya ingat saya kena solat siang malam, tuan-tuan. Saya ingat itu saja ibadah. Ibadah bukan kecil macam tu, tuan-tuan. Konsep ibadah adalah besar. Konsep ibadah ialah apa saja kita buat mesti mematuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang kita nak elak mesti berasaskan kepada larangan Allah. Itu ibadah. Itu ibadah, tuan-tuan dan puan-puan. Manusia harus merancang untuk hadapi risiko dalam hidup. Kita kena merancang. Risiko dalam hidup maksudnya apa, tuan-tuan? Kalau kita tak ada duit, kita tak kerja, kita ada duit tak? Kita nak bagi makan macam mana? Itu maksudnya risiko. Risiko maksudnya kemungkinan kesusahan, kemungkinan kerugian dan sebagainya, kemungkinan sakit, ya. Jadi apa perancangan kita untuk menghadapi risiko sakit, risiko hilang kerja, macam pandemik sekarang ni? Apa kita punya perancangan? Contohnya orang yang pandai buat financial planning, dia kata kita mesti ada simpanan paling kurang 6 bulan gaji. Ya, 6 bulan gaji. Contohnya kalau gaji orang tu 4,000, kita mesti ada simpanan cash 24,000. Satu-satunya peristiwa yang pasti berlaku adalah kematian. Ya. Semua makhluk akan merasai kematian. Oleh itu, perancangan yang tepat diperlukan untuk mengurangkan risiko kepada anggota keluarga yang masih hidup dan di akhirat nanti. Maksudnya, kita kena plan untuk kalau kita meninggal, macam mana keluarga kita akan hidup. Dan kalau kita meninggal, macam mana nasib kita di akhirat. Kita kena plan dua-dua tu. Bukan plan untuk anak bini bagi seorang rumah 1 juta dan sebagainya. Lupa untuk didik mereka di akhirat. Lupa untuk didik kita di akhirat untuk akhirat. Oleh yang demikian, dalam konteks menghindari kesusahan dan pahala di akhirat, termasuk sedekah jariah dan atau amal tanpa henti, merancang menjadi sebahagian daripada ibadah. Baru-baru ni ada satu cerita orang meninggal dunia, dia wakafkan satu banglo untuk buat rumah Quran ke, saya pun tak ingat tu dia, tuan-tuan. Macam mana dia merancang untuk akhirat dia. Kita merancang untuk akhirat macam mana, tuan-tuan? Kadang-kadang kita terlibat dalam kemelut, kesusahan dan sebagainya, kita lupa sebab kita ni dalam perjalanan ke akhirat. Jadi kita kena tiap-tiap hari merancang macam mana kehidupan kita di akhirat. Apa bekalan kita nak bawa. Berapa banyak wang currency pahala yang kita nak bawa. Baik. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat perencanaan dalam surah Yusuf 47 hingga 49 yang menggambarkan kepastian 7 tahun hasil panen panen ni tanaman lah, yang baik diikuti dengan 7 tahun kemarau. Kemarau di dalam masyarakat. Yusuf menjawab, hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut. Kemudian apa yang kamu ketam, biarkanlah dia pada tangkai-tangkainya kecuali sedikit daripada bahagian yang kamu jadikan untuk makan. Nampak tak? Dia kata, makan kena makan juga. Tapi tinggalkan sedikit untuk jangan makan. Tinggalkan sedikit untuk apa? Untuk kita simpan, untuk kita melabur. Kena ada, jangan makan semua sampai lagi 5 hari nak gaji dah habis duit dah. Jadi kena simpan. Falsafah simpanan dengan kawan-kawan saya ialah simpan dulu baru belanja makan. Bukan belanja makan baru tengok berapa tinggal baru nak simpan. Selalunya kalau belanja makan dulu memang tak ada apa nak simpan. Bila kita simpan dulu, maka kita akan paksa diri kita berbelanja mengikut simpanan kita. Kemudian akan datang selepas tempoh itu 7 tahun kemarau yang besar
yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan untuk dijadikan benih. Nampak tak? Dia merancang, dia melabur, simpan untuk kita jadikan benih. Ya, maksudnya kita simpan contohnya ya 6 bulan gaji supaya jadi apa-apa kat kita tak susah ya. Baik. Kemudian akan datang pula sesudah itu tahun yang padanya orang ramai berolehi rahmat hujan dan padanya mereka dapat memerah hasil anggur zaitun dan sebagainya. Sebagai macam hidup kita juga, ada masanya tahun-tahun di mana kita dapat bonus dan sebagainya. Ya, banyak duit tuan-tuan dan perempuan. Ya, company bagi, ya ekonomi pun meningkat, harga saham naik, harga unit ini amanah naik dan dapat macam-macam. Ya, itu maksudnya hujan orang panggil. Jadi umat Islam perlu menabung, ya, pada masa-masa baik. Macam sekarang, kita perlu menabung, ya, seperti menuai hasil yang baik sebagai persediaan untuk masa-masa buruk seperti musim kemarau, ya. Bagi individu, kejadian yang pasti berlaku adalah kematian. Oleh itu, perancangan yang dapat diperlukan, yang tepat diperlukan ialah mengurangkan kesusahan kepada ahli keluarga yang masih hidup dan si mati di akhiratnya. Oleh yang demikian, dalam konteks menghindari kesusahan, perancangan menjadi sebahagian daripada ibadah. Jadi kita akan merancanglah. Merancang nak cari ilmu apa, merancang nak dapat pahala jariah, macam mana, merancang nak tolong anak beranak kita, isteri kita apabila kita sudah tiada anak lagi, macam mana. Dan perancangan macam mana kita nak hidup di akhirat. Ya, baik. Yang ketiga, konsep pengurusan kewangan dalam Islam ialah kesinambungan masa. Ya, kesinambungan masa. Terdapat kehidupan yang kekal setelah mati dan setiap orang akan dinilai dalam menentukan bagaimana dia akan hidup di akhirat. Dan kita kena ingat tuan-tuan, setiap hari, setiap masa kita kena ingat. Ada satu kehidupan yang abadi, ya, yang hidup selama-lamanya, iaitu di akhirat. Ya, selepas kita mati di dunia ini, kita akan berpindah. Sebenarnya mati itu maksudnya perpindahan ke akhirat. Ya. Ia disebut sebagai kesinambungan masa manusia ataupun kontinuum. Ya. Kita percaya bahawa hidup ini adalah sebagai perjalanan ke akhirat. Jadi maksudnya itu ada kontinuum dalam masa Mat Saleh. Ya, orang-orang bukan Islam tidak percaya. Tidak percaya. Kita percaya, kita hidup ini, apa saja kita buat di dunia ini akan dibalas satu hari di satu kehidupan yang kekal abadi, iaitu di akhirat. Kepercayaan kepada akhirat membentuk tingkah laku kita, di mana ini dan bagaimana kita mempersiapkan diri dengan ibadah untuk hidup setelah mati. Perancangan kewangan adalah contoh tindakan ibadah kerana niat dan amalannya mengikuti garis panduan syariah. Ya, jadi bila kita merancang dalam kewangan, kita mesti ingat apa rancangan kita untuk hidup di akhirat. Itu yang kita kena ingat. Bukan dia nak ingat nak hidup tahun depan je, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. Kena ingat perancangan kewangan kita adalah untuk kita hidup di akhirat juga. Baik. Yang keempat, maqasid syariah. Apa dia maqasid syariah? Maqasid syariah ialah bermaksud objektif atau tujuan syariah. Iaitu maksudnya setiap yang Allah suruh atau apa yang Allah tegah ada objektif syariah dia. Ada sebabnya. Ya. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mendefinisikan maqasid syariah dengan kepentingan syariah dalam melindungi 5 objektif, iaitu apa saja yang Allah suruh, apa saja yang Allah tegar, ya, adalah untuk menjaga agama kamu, ya, adalah untuk menjaga kehidupan kamu, hifz al-mal, ya, hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-aqal, untuk menjaga akal kamu, untuk menjaga keturunan kamu dan untuk menjaga harta kamu. Saya ambil contoh. Kenapa Allah larang zina? Iaitu la taqrabuz zina, iaitu kenapa? Sebab untuk menjaga keturunan, nasl, ya. Kenapa Allah larang kita curi barang orang? Ialah untuk menjaga apa? Menjaga harta orang, menjaga harta, ya. Kenapa Allah larang membunuh manusia? Adalah untuk menjaga apa? Menjaga kehidupan. Kenapa Allah larang kita bersekongkol dengan agama-agama lain seperti agama Kristian dan sebagainya? Adalah untuk menjaga agama Islam, ad-din. Kenapa Allah larang kita minum arak? Supaya Allah nak menjaga akal kita. Maka kalau kita tak menjaga akal kita, kita jadi macam binatang. Ya, baik. Perancangan keuangan Islam bertujuan untuk memelihara salah satu daripada 5 keperluan penting itu, iaitu untuk memelihara apa? Harta. Nak melihara harta lah ni.
Syarat membayar zakat menunjukkan keperluan untuk mengembangkan kekayaan seperti melalui pelaburan. Jadi kenapa kita kena buat perancangan dalam Islam, perancangan harta, perancangan kewangan, pelaburan dan sebagainya untuk memelihara harta adalah salah satu daripada 5 maqasid syariah. Jadi apabila kita dapat merancang keuangan, ya, kita dapat keuntungan yang lebih daripada nisab, maka kita keluarkan zakat. Kita tolong orang lain pula. Nampak tak? Baik. Yang kelima, ya, apakah konsep pengurusan keuangan dalam Islam? Iaitu larangan dari engaging pula. Larangan dari terlibat. Ya, terlibat dengan riba, maisir dan gharar. Yang ini kita telah bincang dengan secara detail dalam kuliah-kuliah fasa 1. Jadi asas konsep perancangan pengurusan kewangan dalam Islam ialah untuk jangan terlibat dengan 3 benda dosa besar ni. 3 larangan Islam yang asas dalam perancangan kewangan Islam adalah larangan riba, gharar dan maisir. Semua aspek perancangan kewangan mesti bebas daripada unsur-unsur ini. Islam tidak membenarkan sebarang keuntungan daripada aktiviti keuangan jika beneficiary mengalami risiko, melainkan beneficiary mengalami risiko kerugian. Maksudnya, keuntungan itu adalah hasil daripada kita menghadapi risiko kerugian. Maksudnya, kalau kita buat sesuatu, boleh jadi untung, boleh jadi rugi, maka itu adalah keuntungan yang sahih. Kalau kita buat sesuatu, dia garanti untung, maka itu bukan keuntungan yang sahih. Sebarang keuntungan haruslah melalui usaha manusia itu sendiri dan bukan melalui eksploitasi orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala menegah manusia, ya, Allah menegah supaya kita mengambil harta orang-orang lain secara batil. Kita kena buat keuntungan daripada hasil usaha sendiri. Sebab tu riba pun dilarang. Sebab apa riba dilarang? Sebab dia mengambil keuntungan daripada orang. Orang tu untung pun kita ambil, orang tu rugi pun kita ambil. Itu adalah eksploitasi. Baik, kita pergi kepada pelaburan dalam Islam. Baik, ini peringkat yang ketiga. Mula-mula asas perancangan dalam Islam, yang kedua perancangan kewangan dalam Islam, yang ini yang ketiga pelaburan dalam Islam, ya, topik hari ini. Baik, fakta mengenai pelaburan. Larangan riba mendorong umat Islam untuk membangunkan instrumen keuangan dan perniagaan alternatif. Melabur dana dalam perniagaan menepati inisiatif ini dengan menemukan pengalaman dan dana, juga merancang aliran dana dari sektor lebihan yakni surplus kepada sektor defisit. Saya terangkan. Allah melarang dengan keras daripada riba. Jadi kita tak boleh ada duit kita bagi pinjam ke orang, kita dapat riba saja. Tak boleh macam tu. Jadi bila tak boleh buat macam tu, jadi umat Islam cari cara-cara lain yang Allah haruskan untuk mereka mendapat keuntungan. Ya, jadi mereka membangunkan instrumen keuangan dan perniagaan yang tidak melibatkan riba. Jadi apabila macam tu ada setengah orang ada duit, dia nak buat macam mana? Riba sudah dilarang. Dilarang. Jadi bila mereka ada duit lebih daripada apa mereka perlukan untuk kehidupan harian, itu dipanggil sektor lebihan. Dia pergi kepada sektor defisit. Sektor defisit yang memerlukan dana, memerlukan pembiayaan, ya. Tapi sektor ini mempunyai pengalaman yang luas, tapi dia tak ada dana. Maka kita salurkan orang kata apa? Dana daripada orang yang ada duit lebih kepada sektor defisit, sektor yang memerlukan. Potensi keuangan dari pelaburan berpotensi melebihi kadar riba. Kadang-kadang riba sekarang berapa kalau simpanan? Dah 1%. Ya, tuan-tuan dan perempuan. Sebab OPR dah turun. Tapi kalau kita pandai buat perniagaan, kita pandai buat pelaburan, kemungkinan kita untung berbelas-belas persen tahun. InsyaAllah. Ya, kita pandai jaga risiko kerugian kita, kita pandailah. Ya, tapi tak semestinya, tak boleh dijamin untung. Baik. Pelaburan dalam Islam. Dalam bahasa Arab, pelaburan disebut sebagai al-qirar. Al-qirar, ya. Pelaburan ataupun al-qirar ialah tindakan meletakkan dana dalam pelaburan patuh syariah bagi satu tempoh memperolehi pulangan dengan menyedari sepenuhnya dengan risiko. Maksudnya, ya, pelaburan dalam Islam ialah meletakkan dana dalam satu pelaburan yang patuh syariah. Ya, pelaburan yang mesti, ya, wajib patuh syariah untuk satu tempoh. Ya, jangan menyedari bahawa boleh untung, boleh rugi. Itu risiko. Islam galakkan pelaburan kerana adanya prinsip tolong-menolong. Tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dan perempuan simpan duit je, tuan-tuan tolong siapa? Tolong diri sendiri. Ya, lama-lama kena zakat.
Ya, kalau kita melabur, kita beli saham dan sebagainya, ada jual beli dan sebagainya. Contohnya, kita melabur dalam satu syarikat. Maka dengan semua pelabur letak duit dalam syarikat itu boleh ambil apa? Boleh ambil pekerja. Maka itu sikap tolong menolong. Bila dia ambil pekerja, dia buat bisnes, dia akan menolong sektor-sektor apa? Pembuatan, sektor perkilangan. Jadi sektor pembuatan dan sektor perkilangan meningkat, maka ramai orang lagi akan dapat apa? Akan dapat hasil. Ramai orang akan dapat pekerjaan dan sebagainya. Baik. Tidak menggalakkan harta beku. Imam Hanafi membenarkan kerajaan rampas tanah terbiar lebih daripada 3 tahun. Islam tidak sekali-kali menggalakkan harta beku. Harta beku macam mana? Tanah terbiar dan sebagainya. Ya, tanah terbiar, duit, ya, berkepuk dalam bank, tak buat apa dan sebagainya. Ya, malah Imam Hanafi membenarkan kerajaan merampas tanah yang terbiar. Tanah terbiar apa? Tanah yang tak ada rumah, tanah yang tak diusahakan untuk tanam tumbuh-tumbuhan. Sebab apa? Dia nak bagi kebaikan kepada semua orang. Ya. Harta yang tidak digunakan akan berkurangan dikenakan zakat. Jadi, harta yang kita simpan berkepuk-kepuk, lama-lama wajib zakat, wajib zakat. Sebab kita tak invest. Bila kita invest, kita hadapi risiko kerugian. Kalau rugi, tak kena zakat. Kalau untung, barulah kena zakat. Nampak tak? Tapi kenapa kalau rugi tak kena zakat? Sebab dalam investment tu, ramai orang dah terlibat. Jadi dia menguntungkan masyarakat, menguntungkan ekonomi. Pelaburan adalah aset yang dibeli dengan harapan ia akan menjana atau meningkat nilai di masa depan. Jadi bila kita invest, kita berharap nilainya akan naik. Ya, dari sudut keuangan, pelaburan adalah aset keuangan yang dibeli dengan tujuan bahawa aset itu akan memberi pendapatan pada masa akan datang akan dijual pada harga yang lebih tinggi untuk keuntungan. Setengah orang invest dalam rumah, dia beli rumah, dia harap harga rumah naik, bila harga rumah naik, dia jual. Setengah orang beli saham, kadang-kadang dia beli saham sehari dua hari tu pulang lah. Kadang-kadang dia jadi investor di mana dia simpan saham tu, dia tengok potensi company tu bagus, ya, ada harapan masa depan tu naik, dia simpan saham tu, dia melabur dalam saham tu naik. Ada setengah orang dia simpan emas, ya. Bila dia harap harga emas naik, bila harga emas naik dia akan jual dan sebagainya. Jadi ramai orang ada cara-cara melabur dengan berbeza, tapi ya, yang paling asasnya pelaburan adalah kita spend money on something other than just money. Ya, kita beli barang ataupun kita invest dalam satu perniagaan atau pelaburan dan kita mengharapkan keuntungan di masa depan. Islam mewajibkan perputaran kekayaan terjadi dalam semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya perputaran kekayaan hanya kepada segelintir orang sahaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj, ya, ayat 7, maksudnya supaya harta itu jangan hanya berlegar di antara orang-orang kaya sahaja di antara kamu. Ya, orang kaya saja bagi kontrak antara satu sama lain, orang miskin tak ada apa-apa. Jadi Allah suruh kita labur duit kita invest duit kita dalam satu perancangan kewangan Islam supaya ramai orang dapat benefit, ya, dan kita juga dapat benefit dari segi keuntungan, insya-Allah. Baik, apakah prinsip pelaburan dalam Islam? Apakah prinsip pelaburan dalam Islam? Nombor satu adalah akad. Ini kita telah belajar dalam siri ceramah ke-7 dan ke-8, ke-8 dan ke-9, ya, jenis-jenis akad, syarat-syarat dan rukun-rukun akad. Nombor satu, prinsip pelaburan dalam Islam mesti ada akad. Jenis akad mestilah jelas, ya, untuk memastikan akad adalah sah sesuai dengan kehendak pelaburan. Contohnya akad qad atau akad mudarabah. Mudarabah kita akan belajar minggu depan, insya-Allah, ya, akad perkongsian pelaburan. Akad menentukan kesan undang-undang ataupun legal effect, terutama sekali pembahagian untung dan tanggungjawab. Jadi bila kita melabur, kita kena tahu kalau kita untung kita dapat macam mana, kalau kita rugi kita dapat macam mana dan sebagainya. Ya, kalau kita melabur untuk mengharapkan keuntungan saja dan kita nak cari pelaburan yang mengharap keuntungan, itu adalah salah di sisi Islam. Salah di sisi Islam, itu adalah scam, itu adalah riba. Bidang pelaburan mestilah sentiasa patuh syariah, elakkan riba, elakkan gharar, elakkan maisir, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua prinsipnya adalah apa? Adalah modal. Kena ada modal. Dalam pelaburan mesti ada modal. Bila kita beli saham, kita invest dalam saham, kita beri modal. Kalau kita beli unit amanah, kita beri modal. Itu modal. Ya? Modal mestilah berupa wang atau sesuatu yang mudah dicairkan,
yang dimaklumi jumlahnya dan diserahkan kepada wakil. Maksudnya modal ini ya mesti ya berupa wang ya ataupun berupa liquid asset kita panggil yang mudah dicairkan seperti emas. Nanti kita bincang ya benda-benda ni dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Tidak boleh kalau disyarat oleh pemilik modal supaya modal di tangannya kerana menyempitkan. Kalau kita ni pemberi modal, ya, contohnya modalnya 10,000. Ya, orang minta kita 10,000 sebagai modal kepada satu pool 50,000, kita tak boleh simpan untuk kita nak bagi macam tak boleh. Modal itu mesti dia letak dalam pool. Ya, mesti dia letak dalam pool tu. Tidak jaminan ke atas modal kecuali dengan pihak ketiga yang bebas, yakni kontrak kafalah ataupun kecuaian amil. Maksudnya, kalau kita invest, kalau kita nak jaminan modal, tak ada tuan-tuan dan puan-puan. Itu haram. Kecuali dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ni kita akan bincang dalam kontrak mudarabah. Ya, ya, kontrak mudarabah. Ataupun kecuaian amil lah. Dalam kecuaian amil ini, contohnya orang yang menjalankan perniagaan berdasarkan kontrak mudarabah, ya, mudarabah, kerugian hanya ditanggung oleh pemberi modal, tetapi kalau orang yang menjalankan pelaburan itu ya dia cuai dan sebagainya, kita boleh charge dia juga. Yang tu kita bincang masa kita belajar akad mudarabah. Yang ketiga, prinsip pelaburan dalam Islam adalah keuntungan. Keuntungan itu diketahui pembahagiannya. Misalnya pembahagian keuntungan 50-50 atau 60 untuk pelabur, ya, ataupun 40 untuk peniaga. Ya, maksudnya apa? Kalau untung kita bahagi macam mana? Rugi senang aja nak bahagi. Kenapa rugi senang aja nak bahagi? Ya, dia bahagi untuk modal, berdasarkan modal. Jadi untung kita nak tahu. Kalau untung bahagi macam mana? Jadi untung mesti berdasarkan kepada keuntungan yang apa dia? Sebenar, keuntungan sebenar. Ya, kerugian pun dibahagi kepada kerugian yang sebenar. Kerugian dibahagi ikut modal masing-masing. Tidak boleh menentukannya dengan jumlah tertentu. Seperti pemilik modal ya itu mengatakan untuk kamu keuntungan RM100, selebihnya untuk aku. Tak boleh buat pembahagian keuntungan macam tu. Kalau mula-mula kita nak buat perjanjian pelaburan, dia kata okey, untung bahagi macam mana? 60-40 ke 50-50? Ya. Rugi kita bahagi ikut modal kita. Tak boleh kata, untung aku nak RM100 setiap bulan. Itu riba. Jadi tidak boleh jamin untung. Ya. Baik. Macam mana tuan-tuan dan perempuan? Itu saja sebenarnya. Sebenarnya macam ni. Macam mana kita nak menentukan satu pelaburan itu patuh syariah? Ya, contohnya saya pun bergiat dalam industri di mana saya menjadi sebahagian daripada penasihat syariah ya, beberapa syarikat. Macam mana kita menentukan syarikat itu patuh syariah ataupun pelaburan kita sendiri patuh syariah? Ya, nombor satu, ia mesti tahap yang pertama, ya dia mesti bebas daripada apa? Ya, bebas daripada riba, bebas daripada gharar, bebas daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu tapisan yang pertama. Ya. Tapisan yang kedua, kita tengok syarikat itu pula. Sama ada syarikat itu operasinya patut syariah, bukan saja produknya dulu. Kita kena tengok ya, tahap yang pertama kita tengok apa? Kita tengok kontrak dia tu. Adakah kontrak itu bebas daripada gharar, bebas daripada riba, bebas daripada judi dan sebagainya. Yang kedua, kita tengok sama ada operasi syarikat itu patut syariah. Syarikat itu tengok dia melabur di mana. Ya, dia melabur di mana. Dia ada buat hedging tak? Dia ada buat derivatif tak? Ya, dia ada simpan duit di instrumen konvensional tak? Ya, dan sebagainya. Kita tengok dua-dua ni semua. Yang ni tahap pematuhan yang kedua. Ya. Dan tahap pematuhan yang ketiga ialah kita kena tengok syarikat itu memenuhi tak maqasid syariah. Seperti dia memelihara harta, keturunan, akal dan nyawa. Kemungkinan ya produk dia patuh syariah. Kemungkinan operasi dia patuh syariah. Tapi ya dia mengamalkan dia merosakkan alam sekitar, environmental not friendly dan sebagainya. Maka dia tak patuh syariah juga. Ya, jadi ini saja saya tengok bagi tahu tuan-tuan kerangka macam mana nak menentukan syarikat ataupun pelaburan patuh syariah yang akan kita bincang secara detail di kuliah-kuliah yang akan datang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, untuk pelaburan dalam Islam kita akan bincangkan dua kontrak ya dalam kuliah-kuliah yang akan datang, dua jenis kontrak. Dan kontrak ini adalah dalam
dalam kategori istirak ataupun kontrak perkongsian. Maksudnya kalau kita nak melabur ataupun kita nak berniaga, kita ambil apa? Kita ambil orang lah, ya. Kita ambil pemodal-pemodal yang lain, iaitu kontrak ataupun akad mudharabah dan akad musyarakah. Dan insya-Allah kita akan bincang pada ni dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada soalan boleh tanya sekarang. Baik. Sekejap ya. Kita tengok kalau ada soalan. Okey. Okey, baik. Baik. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita tengok. Mana tahu ada soalan. Sekejap. Okey, tak ada soalan tuan-tuan dan puan-puan. Itu saja yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk itu daripada saya sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kafarah, surah Al-Az dan sedikit doa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih.